Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes suara dulu. Tes suara, sila komen jika ada, kita dengar. Okey, malam ini kita nak bincang sedikit, nak berkongsi sedikit tentang permohonan kerja kerajaan. Sebab saya terima banyak persoalan, pertanyaan, terutamanya dari mereka-mereka yang baru habis pelajaran, sama ada di institut yang tinggi swasta ataupun juga lepasan SPM dan juga lepasan PMR. Jadi malam ini saya akan berkongsi sedikit tentang perkara ini. Semoga dapat membantu. Cuba komen, dengar tak suara tu? Saya terpaksa buka satu sebab saya menggunakan StreamYard. Jadi bila StreamYard ni, komen dia kalau anda tak bagi keizinan, dia tak keluar siapa yang komen lah. Kat saya tak nampak lah. Saya kena buka juga satu di laptop tu lagi ialah tentang saya nampak ada satu ni tapi saya tak nampak siapa yang komen. Tak okey. Dengar tak suara? Asnida dan okey. Jelas, terima kasih. Daya Zen. Okay, dengan Asnida Kamaru. Okey. Pada malam ini apa yang saya nak kongsikan kepada anda semua adalah apa yang telah dikongsikan oleh SPA pada hari terbuka mereka pada tahun lepas dalam bulan 8. Dia sekarang ni masa PKP, jadi hari terbuka dia buat secara online. Anda boleh dapatkan video ni dalam Facebook page SPA. Jadi saya akan kongsikan sedikit apa yang ni. Saya akan share screen sekejap. Saya akan share screen. Apa yang saya ini daripada hari terbuka dia ada taklimat tentang urusan pengambilan dan pelantikan dalam Perintah Awam yang disampaikan oleh kaki tangan SPA lah. Itu gambar dia lah. Kalau tengok ni gambar kaki tangan ini. Tersebut nama Cik Nur Hashim. Dia bagi penjelasan tentang aspek pengambilan dan juga urusan dan pelantikan lah. Jadi saya rasa kebanyakan kita ini yang kita nak tahu dari segi macam mana kita nak memohon kerja kerajaan ini. Jadi saya gunakan slide yang dia kongsikan. So Nur Hisham bin Manudin daripada pengambilan. Okey. Pertamanya adalah dari segi kita kena tahu dari segi pihak berkuasa melantik. Sebenarnya Perintah Awam ini adalah salah satu daripada pihak berkuasa melantik ataupun yang diberi kuasa untuk mengambil ataupun melantik seorang ke sesuatu perkhidmatan awam. Okey. Sekejap saya nak make off dulu yang panel tu. Okey, supaya tak ganggu anda punya ni. Okey. Jadi pihak berkuasa melantik ini adalah pihak yang diberi kuasa. So bukan hanya kita ada Suruhanjaya Perintah Awam kat Putrajaya, itu ialah untuk persekutuan. Kita ada juga untuk peringkat negeri. Jadi kita tengok slide dia.
So di bawah Perlembagaan Persekutuan kita ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suruhanjaya ataupun pihak berkuasa yang diberi kuasa untuk melantik, untuk mengambil kaki tangan. Iaitu pertama Majlis Tentera, ini biasalah. Kalau kita lihat iklan Majlis Tentera, dia nak mengambil kaki tangan dia, rekrut ataupun kadet dia. Majlis Tentera ada daripada SPM, ada daripada peringkat pegawai itu adalah kelulusan ijazah lah. Jadi kalau mereka-mereka yang berminat boleh memohon kepada bila keluar iklan daripada Majlis Angkatan Tentera. Sama juga dengan nombor 4 Suruhanjaya Pasukan Polis. Itu dua suruhanjaya yang direct, tidak terlibat dengan SPA. Mereka secara otonominya mengeluarkan iklan dan melakukan pemilihan lah. Okey, yang kedua ialah Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan. Ini lebih kepada sektor perundangan lah, sektor perundangan. Okey, yang ketiga ialah yang kita nak bincang pada malam ini, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Kemudian bagi sektor pendidikan, dia ada suruhanjaya khas, itu dipanggil Suruhanjaya SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Dan juga yang akhir sekali ialah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri. Negeri. Setiap negeri itu ada, kecuali ada beberapa negeri lah di mana urusan pengambilan kaki tangan negeri tersebut dikendalikan oleh SPA Malaysia. Seterusnya ada juga lain-lain badan berkanun. Badan kanun ini misalnya UiTM, UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Mereka juga ada muat pengambilan. Mereka berkuasa untuk mengambil kaki tangan. Dan juga satu lagi ialah pihak berkuasa tempatan, PBT. Contohnya kalau DBKL, Dewan Bandaraya, Majlis Bandaraya Ipoh, Majlis Bandaraya Johor Bahru, Majlis Perbandaran Kota Terengganu, mereka ada kuasa untuk melantik. Jadi anda kena tentukan. Pertamanya dari segi minat anda, kemudian dari segi lokasi lah. Kalau anda memilih Suruhanjaya Perkhidmatan Malaysia, Awam SPA Malaysia ni, maka anda perlu bersedia untuk ditempatkan di mana-mana tempat di dalam Malaysia. Tak kira lah sama ada Sabah Sarawak ke, sama ada di tempat lain lah. Manakala jika impian anda nak bekerja tempat anda, kalau anda orang Perak nak kerja di Perak saja, maka anda kena memohon Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak. Okay. Itu sedikit tentang pihak berkuasa melantik. Anda kena tahulah supaya anda boleh fokus. Anda boleh fokus untuk anda mencari kerja sesuai dengan kelayakan dan juga minat anda. Okey, ni ialah ni kuasa dia. SPA ni secara ringkasnya kita lihat. Jadi bagi negeri-negeri selain daripada Melaka, Pulau Pinang, Perlis dan Negeri Sembilan, mereka ada SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri. Manakala bagi 4 negeri ini dikendalikan oleh SPA lah, SPA Putrajaya lah. Okey. Dan kawasan SPA ni kita ada pengerusi dan beberapa ramai lagi. Jadi mereka inilah kalau anda dilepas kepada peringkat temuduga, mereka lah yang akan jadi ahli panel penemuduga. Ahli panel penemuduga. Okey, kita beri kepada ini lah fungsi dia melantik. Sekarang kita di peringkat 1 lah, kita nak supaya melepasi tapisan dia dan dapat dilantik untuk sebagai kaki tangan kerajaan. Itu secara untuk makluman lah. Ini bidang kuasa dia lah. Bidang kuasa tadi saya sebut tadi, 4 negeri ni, Melaka, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Perlis, pelantikan bagi kaki tangan kerajaan di sana dilakukan oleh SP. Sebab tu anda akan dapat, kalau anda misalnya anda dari Sarawak misalnya, maka akan ada kerja-kerja kosong di Sarawak. Jadi anda kena daftar dengan SPA negeri, SPA Sarawak. Kalau kat Sabah ada SPA Sabah, kalau kat Perak ada SPA Perak, kalau Kelantan pun ada. Jadi kalau anda nak kerja kerjaan ni, satu anda daftar dengan SPA 9 untuk peringkat persekutuan, dan untuk peringkat negeri ialah SPA setiap negeri. Okey, di situ kalau anda dah daftar dengan SPA
SPA 9, dia ada pusat temuduga. Anda perlu pilih pusat temuduga di mana anda, kalau anda lepas peperiksaan, ujian fizikal dan sebagainya, mereka akan panggil anda tempat temuduga mengikut apa yang telah anda isi dalam SPA 9. Jadi anda kena tentukan dalam SPA 9. Tak boleh nanti bila dah dipanggil anda nak tukar dan sebagainya, tak boleh lah. Jadi kalau tengok sini macam Sarawak ni, dia ada Kuching, Sibu Miri, anda pilihlah tempat yang terdekat dengan anda lah. Kalau Sabah ada Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau, manakala bagi negeri Diri, Semenanjung, setiap ibu negeri ada lah. Macam kat Melaka, Al-Aikro, Putrajaya. Ini untuk maklumat. Bila anda isi SPA 9, anda akan diminta untuk memilih pusat temuduga. Okey. Pengambilan SPA ni dia ada dua bahagian. Satu, jawatan yang mensyaratkan kelayakan masuk STPM, STAM, Siti Agama, CJ Matrikulasi, Diploma dan juga Ijazah. Dan kalau bagi bahagian kelayakan bagi SPM, PMR dan juga separa perubatan, maka dia ada bahagian pengambilan khas SPA. Jadi kalau anda ada persoalan, anda boleh tanya kepada bahagian yang berkenaan. Okey, kaedah pengambilan ialah secara profiling. Nak kata anda isi dalam SPA 9, maka di bawah sistem My Recruitment, SPA akan tapis kelayakan anda, adakah anda layak. Anda diberi 15 jawatan untuk memohon, jadi pastikan anda memilih yang sesuai dengan kelayakan anda, dan yang penting adalah dengan minat anda. Tak semestinya anda memilih 15, kalau ada 10, 10 lah. Kalau ada 10, anda boleh minat 10. Jadi dalam portal SPA itu dah ada senarai tugas-tugas ataupun jawatan-jawatan yang bersesuaian. Saya ada catatkan di sini. Kalau untuk kelayakan bagi PT3, PMR PT3 ada 11 jawatan. Bagi SPM ada 55 jawatan. Dan bagi diploma ada 71 jawatan. Dan bagi ijazah ada 72 jawatan. Dan ada juga yang mana dia bahagian bakat, bagi bakat seperti ahli muzik ke, bahagian bakat dia punya ada cara-cara dia lah. Kalau anda berminat, anda mohon yang sesuai dengan kelayakan dan minat anda lah. Okay. Jadi tujuan profiling ini ialah, apa dia kata sini, ialah untuk mengesan calon yang punya profil yang sesuai dengan suatu jawatan dari aspek personality, minat, sikap, kecerdasan dan kemahiran. Ini kalau anda dipilih, kalau dia ada macam psikometrik, inilah cara dia nak memilih calon-calon yang layak dengan sesuatu jawatan. Jadi calon-calon perlulah mempunyai ciri berikut sini: saksiah, minat yang berkaitan, kelayakan akademik yang sesuai dan juga sesuai dengan dengan tugas lah. Misalnya kalau penguatkuasa tu mungkin kota dia ramai lelaki, sebab nature ataupun kerja tu mungkin tak sesuai, tapi dia akan ambil jugalah, tapi kota lelaki tu lebih ramai daripada untuk perempuan bagi tugas-tugas penguatkuasaan. Okey. Ini proses dia. Proses pengambilan di SPA, pertama sekali anda isi SPA 9. SPA 9 anda isi. Okey, permohonan anda isi SPA 9. Permohonan ini dibuka sepanjang masa. Semasa, jadi lepas anda isi, okey, jadi macam misalnya bila ada kementerian dan jabatan dia ada kekosongan, dia akan maklumkan kepada SPA. Jadi SPA akan buat tapisan shortlisting, mana-mana yang layak akan terus kepada peringkat seterusnya yang dipanggil PC. PC ni ialah Public Service Entry Examination, di mana dia adalah bentuk aptitude ataupun bentuk psikometrik. Kemudian dia ada juga lepas itu penilaian kompetensi. Kompetensi sama ada PAC. PAC ni lebih kepada PTD. UKJK ialah untuk ujian kecergasan yang dia melibatkan nak pastikan calon yang layak tu fit dari segi fizikal, kecergasan. Maka ketika ada ujian, kita tengok sedikit lah. Ya. Ujian sini, kemudian kalau lulus akan pergi ke peringkat temuduga. Kalau yang berjaya akan terus kepada adalah sistem dia lah. Tawaran akan keluar,
akan ada tapisan. Tapisan ni bila yang berjaya ni dia akan buat tapisan dari segi nak sahkan maklumat anda tu betul atau tidak yang anda isi dalam SPA 9 ni, adakah betul dari segi kewarganegaraan, dari segi kebangkerapan, ataupun anda ada rekod jenayah ke, terlibat dengan rasuah ke, okay. Jadi dia ada ataupun pernah bekerja dan diberhentikan kerja, terlibat dengan dadah, dia akan buat tapisan ni. Sebab tu kadang-kadang bila ada calon yang sampai kat sini tapi tak dapat tawarkan, sebab bila buat tapisan tu dia dapati maklumat dia tak tepat lah, ada berlaku macam penipuan lah. Nah, maka yang tak berjaya pergi balik kepada dalam kita balik-baliklah dalam bakul untuk pemohon. Itu ni dia punya kitaran dia lah, kitaran dia. Okey, ni dari segi model my recruitment dia, satu anda kena daftar calon, ambil exam, lakukan ni ujian fizikal, okey, temuduga, kemudian akhirnya menjadi pegawai lah untuk kekosongan. Okey. Jadi di sini adalah peperiksaan secara dipanggil apa dah? One off. Mana kata kalau anda kata anda tahun lepas dah ambil periksa, anda lulus, tapi temuduga tak lepas. Jadi anda kena bila tahun ni ada, anda kena ambil balik peperiksaan tersebut lah. Sebab tu kalau ada kes mana calon ni sampai 14 kali boleh berjaya kan. Kali pertama tak lepas exam, kali kedua lepas tapi gagal di temuduga. Jadi anda perlu buat persiapan yang sehabis baik lah untuk ni. Okey, inilah PAC ni. PAC ni lebih kepada jadi pegawai tabir diplomatik. Dia dari segi jawatan di SPA ni yang paling dicari-cari adalah pegawai tabir diplomatik, di mana dia ada tapisan ni lah. Calon lepas lulus exam akan dibawa ke satu tempat, biasanya di Intan untuk ujian pengucapan awam, ujian bertulis, kecergasan dan sebagainya. Ini PAC. Dan kita ada ini ujian fizikal. Kalau ada yang memohon penguatkuasa sama ada JPJ ke, KDN ke, bomba ke, ini ujian fizikal lah. Patut dia tengok dari segi tinggi, berat, BMI, ukuran dada dan juga warna, rabung warna atau tidak. Jadi kalau anda memang ada kekurangan dari segi sini, anda tak perlulah memasukkan jawatan dalam 15 pilihan anda kalau ada masalah warna, rabung mata kan. Jadi sayanglah anda lulus exam tapi kat sini anda tak lepas. Jadi pilih yang sesuai lah. Dan jadi contoh ni ialah untuk macam bomba. Dia ada pemeriksaan fizikal, kemudian ada ujian kecergasan, lari 2.4 km, 24 jauh. Ini kalau bomba dia kena angkat tangga, boleh manjat, ada pemberat dan sebagainya lah. Jadi kena betul-betul anda seorang yang fit lah untuk jawatan-jawatan berikut. Jadi kalau macam penguatkuasa ni dia lah KP kod dia lah KP, kalau bomba KB. Jadi permohonan pekerjaan baik kedua lah permohonan pekerjaan. Okey. Jadi sekarang sejak daripada September 2020 dia dah ada SPA 9, dulu dipanggil SPA 8I. Jadi anda boleh daftar pada bila-bila masa tanpa tunggu iklan. Tapi tunggu iklan keluar baru anda daftar. Dah daftar dan kat sini dia kata kalau bagi mereka yang misalnya ada degree tapi belum convo lagi, anda mesti pastikan anda ada kelulusan Senet yang mengesahkan anda telah lulus pengajian dan memperoleh diploma ataupun degree lah, ijazah lah pada tarikh tutup. Ini syarat-syarat dia. Saya pergi lagi. Banyak maklumat-maklumat ini ada dalam portal SPA. Ada dalam portal SPA. Kalau anda pergi ke portal SPA, anda akan dapat sini ni untuk iklan, ini untuk permohonan kerja. Untuk SPA 9 anda klik kat permohonan kerja kat sini. Kemudian anda perlu tahu juga syarat-syarat lantikan, gaji, anda nak tahu anda sesuai tak sesuai. Apakah jawatan yang sesuai dengan diploma anda misalnya. Anda boleh klik kat sini.
Ini ialah bila anda dah daftar, anda nak tengok sama ada anda terpilih atau tidak, anda boleh cek kat sini lah untuk peperiksaan dan juga keputusan. Dia akan keluar kat sini ialah keputusan, jadual peperiksaan, jadual temuduga, jadual ujian kecergasan dan juga keputusan lah. PC, temuduga dan psikometrik dan sebagainya. Okey, itu ialah ni, jadi ni SP9 lah. Kalau anda ada klik tadi, anda pergi kat sini, permohonan pekerjaan ni, lepas tu akan dibawa ke laman ni lah. Anda boleh isi, boleh daftar, dan kat sini ada menu lah. Anda boleh tengok menu cara nak isi lah. Tak sukar sangat lah, tak sukar lah. Ni contoh dia kan. Ada isi nama, anda set kata laluan supaya lain kali senang anda nak edit ke, nak ubah ke kan. Dan soalan dia boleh baca kat sini. Panduan, ada panduan anda boleh download, dan ini ialah glossary lah. Dari segi apabila istilah apa maksud dia, anda boleh tengok kat sini lah di SPA 9. Okey. Jadi pendaftaran ini ialah anda kena pastikan, katakan anda daftar tahun lepas bulan 2. Bulan 2. Jadi bulan 2, katakan 10 hari bulan 2 tahun lepas anda daftar. So tahun ini anda punya daftaran ni anda luput kecuali anda aktif dalam ni lah. Jadi anda kena ni lah. Sebab itu antara sebab anda tak dipanggil kerana anda bila anda dah tahun lepas anda dah isi ni separa perubatan ke apa, tapi bila tarikh ini anda tak kemaskinikan, jadi tak sah. Jadi anda tak dipanggil lah, sebab ramai yang daftar dalam SPA tapi ramai yang tak aktif. Jadi SPA pun tak tahu juga, kalau orang tak aktif dalam setahun lepas mungkin dah dapat kerja, mungkin dah tak berminat nak ni. Jadi anda kena pastikan anda daftaran anda aktif. Dia sebab dia hanya setahun. Tempoh sah laku adalah setahun. Ini bahagian tadi yang saya sebut tadi, bila anda pergi kepada nama ni, syarat pelantikan, gaji dan disiplin tugas. Penting untuk anda tahu bila anda nak memohon jawatan tu, anda tahu dia ada kat sini dari kalau ada ijazah, diploma. Kalau ijazah kita ada lebih kurang 72 jawatan. Kalau diploma ada 71. Kalau SPM ni ada 55 jawatan. Matrikulasi pun boleh juga. Dia ada beberapa jawatan yang mensyaratkan sijil matrikulasi, tapi syaratnya adalah matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, bukan di bawah IPTS dan sebagainya lah. So dah ada kat sini SPM, PMR, kelaikan bakat ni, macam dia sebut anda boleh klik, anda masuk ini bahagian ni, anda klik, anda boleh tengok lah. Anda boleh tengok dia punya contoh-contoh lah. Jadi anda boleh memohon maksimum 15 jawatan. Tak semestinya 15 lah. Kalau anda rasa kelaikan anda cukup 10, kalau 8, 8. Tak perlu isi sampai 15. Okey. Ini contoh dia. Contoh dia ini ialah bagi mereka yang mempunyai katakan ijazah sarjana muda perakaunan kepujian. So secara spesifiknya bila macam ni, jawatan yang sesuai adalah accountant, juru audit, pegawai hal ekonomi. Kalau bidang-bidang yang terbuka yang open, boleh memohon sebagai penguasa custom, pegawai latihan, penguasa bomba. Kalau anda minat benda-benda pasukan beruniform lah, immigration ataupun pegawai pendaftaran, pegawai penyelidik, pegawai takbir, pegawai antidadah dan sebagainya. Jadi kalau grade ijazah ni dipanggil grade 41. Okey, satu konsep yang diberi dalam SPA ni ialah anda one step lower. Kalau anda ada ijazah, anda boleh mohon jawatan bawah satu tahap di bawah, iaitu diploma. Kalau ada ijazah, anda boleh mohon jawatan ijazah dan diploma. Kalau anda ada diploma, anda boleh mohon jawatan diploma dan SPM. Kalau anda ada SPM, anda boleh mohon jawatan SPM dan juga PMR. Jadi kalau orang penguasa ijazah ni, dia tak boleh mohon jawatan yang memerlukan SPM ataupun PMR. Dia hanya boleh ijazah dan diploma. Jadi setengah orang tu dia tak declare, dia tak isytiharkan dalam pendaftaran dia. Tapi nasihat saya, baik anda declare, anda isytiharkan, kerana
benda ni bila semua online kan, jadi dia bila sampai ke peringkat temuduga, panel boleh check balik sama ada masuk saja IC anda, boleh check balik. Jadi kalau didapati bahawa anda ada ijazah tapi anda tak isytiharkan, jadi akan timbul masalah lah, dia akan menyebabkan macam soal integriti lah. Jadi inilah untuk lebih kepada sebagai makluman, bila anda dah layak ni, dia ada panggil sistem kelayakan perkhidmatan awam. Dan kita ada juga calon-calon ni, dia belajar luar negara ke, luar even ataupun dalam negara, tapi kelayakan tu tak diiktiraf. Jadi anda pastikan kelayakan anda diiktiraf. Anda boleh semak dekat ni MQA ni. Masukkan katakan anda belajar dekat Pakistan ke ataupun dekat UK ke. Bukan semua UK diiktiraf. Masa anda masukkan nama institusi, masukkan kelayakan, dia akan dapatlah sama ada anda, kalau anda tak diiktiraf, jadi anda sebab anda tak dipanggil ialah kerana kelayakan anda tidak diiktiraf. Tidak diiktiraf. Okay. Jadi anda boleh cek di MQR, sistem di MQA ni dia ada punya register ni, Malaysian Qualification Register, masukkan, anda akan dapat lah. Contoh kat sini ialah katakan seorang ni dia ada diploma teknologi kejuruteraan telekomunikasi. Jadi kalau ada skim bagi penolong jurutera ni, dia tak layak sebab dia ni teknologi, diploma teknologi, tidak sama dengan pada kejuruteraan, penolong kejuruteraan. Memang kalau penolong ni artinya grade 70, JA 29, tapi tak sesuai, tak setaraf lah, tak sesuai dengan skim dia. Dia ada, setiap jawatan ni ada skim dia, jadi itu yang menyebabkan tidak dipanggil untuk exam ataupun untuk psikometrik dan sebagainya. Okey. Ada contoh tadi, inilah pasal dia lulus teknologi kejuruteraan telekomunikasi, yang naknya adalah pengurusan maklumat. Jadi pastikan kelayakan anda bila anda isi SPA 9 tu, kelayakan anda tu diiktiraf. Kalau anda belajar di menuntut di IPTA, saya tak ada masalah lah. Anda akan kursus-kursus di IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam Malaysia tu diiktiraf oleh SPA. Ini adalah tentang dari segi pelantikan dia. Dan kita tengok degree 14%, diploma 11.5, diploma sebatan 19.4, SPM 34.8%, itu lebih kurang kat 16,000. Jadi seperti anda maklum, memang saingan dia cukup kuat, cukup sengit untuk dapatkan ni lah. Ini proses tapisan dia. Tapisan dia dari segi ada setengah-setengah jawatan tu, dia ada misalnya kalau macam pegawai tahbir diplomatik, dia ada startkan CGPA dia 3 pointer and above baru layak dipanggil untuk exam. Umur super juga, kalau separuh peraturan tak lebih daripada 25. Kalau katakan untuk jawatan di peringkat negeri di Pulau Pinang misalnya, Melaka, dia ada specify tu kena anak Melaka atau anak Pulau Pinang, anak Perlis, anak negeri Sembilan. Jadi kalau anda orang Selangor, tak payah mohon lah. Memang anda tak akan dipanggil. Tak lepas tapisan dia lah. Dan juga dia ada bidang pengkhususan, pengajian. Kadang dia calon dia bertengok tajuk utama saja, tapi tak tengok secara detail bidang yang dikendaki lah. Misalnya SPRM dulu dia nak orang yang bidang forensik misalnya. Dan dia ada tapikan khas untuk orang KU, orang asli, IKASih yang daftar IKASih, dan juga pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat. Orang yang sedang berkhidmat boleh juga memohon jawatan bila diiklankan. Okay. So nisbah kekosongan jawatan untuk makluman ialah 1/10. Katakan kita ada 100 kekosongan, maka yang dia akan panggil untuk temuduga ialah 1,000. Nisbah dia 1/10. Kalau ada 200, kalau ada 20 kekosongan, 200 orang akan disenarai pendek untuk urusan temuduga. Ini proses tapisan dia. Ini tadi ulang balik semua ditunjuk dalam bentuk infografik ni. Okay.
Ini skim perkhidmatan dia, setiap perkhidmatan dia berlainan. Kalau anda bawa kejuruteraan lain, bawa penguatkuasaan lain, dia punya ni dia lain, berbeza lah. Ini untuk kita tahu, kita kenali dari segi grade dia. Grade dia kita ada grade 41 untuk ijazah, 29 untuk pelaksana diploma ataupun STPM, dan juga minimum SPM ialah 19, grade dia bermula grade 19, manakala bagi PMR bermula grade 11. So kita ada, kalau anda katakan macam hari ni kita ada KP 29, penolong penguatkuasa untuk Kementerian Dalam Negeri, di bawah K lah, KP. Okay. Kalau jurutera J. Kalau pegawai takbir N. Kalau yang sosial tu S, kalau perubatan ialah U. Okay. Ini tak tahu dari segi grade dia lah. Okey, ini proses tapisan dia. Contoh dia misalnya untuk latihan vocational, anda boleh lihat lah. Ada kekosongan dia, kita ada kekosongan untuk yang tetap ialah 20, calon simpanan 40. Jumlah yang memohon 33,000, tapi yang layak dipanggil hanya 5,000. Sebab apa beza banyak ni? Sebab mungkin ada yang bila yang memohon ni dia mohon saja tapi tak memenuhi syarat. Mungkin dia ada degree tapi dia bukan dalam bidang inilah, mungkin dalam bidang bisnes, bidang pemasaran, maka tak dipanggil untuk PSE, untuk exam. Okey, kita tengok lagi pada slide, tinggal beberapa slide lagi. Okey, untuk makluman anda perlu sentiasa melayari portal rasmi SPA, Facebook dan juga cek email anda. Kadang-kadang ada setengah tu esok nak exam, baru hari ni buka email baru perasan. Jadi pastikan anda selalu semak email, ataupun kalau anda selalu follow Facebook. Kalau dalam Telegram tu saya ada satu channel saya namakan berita SPA 9. Segala yang ada kat sini dan kat sini saya post lah. Jadi anda boleh semak lah. Kalau anda nak buka ni anda boleh langgan. Subscribe channel Telegram saya, berita SPA 9. Okay. Jadi kadang setengah tu dia buka email, dia jarang buka email, dia tak tahu. Kita tengok macam ada kes yang baru ni, ada seorang tu dia lepas exam, kemudian temuduga dia bukan 2 bulan lepas tu, jadi dia tak buka. Jadi bila saya post dalam channel Telegram saya, dia tengok baru dia cek dah lepas. Tapi nasib baiklah sebab sesi temuduga tu masih berlangsung. Jadi dia bila hubungi SPA masukkan nama dia untuk temuduga pada hari terakhir tersebutlah. Jadi sentiasa cek semak email anda. Okey, ini adalah sesi temuduga. Siapa yang layak temuduga, dia akan perlu isi resume. Ini untuk kemudian lah, etika berpakaian, penilaian temuduga, lulus temuduga. Okey, satu lagi saya nak mainkan mungkin bagi yang baru ialah, okey, kalau anda dipilih sebagai calon simpanan, valid dia ialah 1 tahun. Macam mana dia gradekan calon simpanan ni? Dia gradekan kata dapat temuduga tu, katakan ada 100 orang, markah anda dia ukur daripada yang markah itu tempat pertama. Mungkin kau tengok sini, kita ada tengok sini tadi ada tekan contoh sini kan, kekosongan dia 20, mungkin markah anda 21, jadi anda orang yang pertama dalam senarai calon simpanan. Kalau ada dalam 20 ni yang tolak tawaran, anda akan ditawarkan. Jadi itu maksud dia. Jadi tempoh simpanan ni selama 1 tahun. Okay. Lepas itu SPA hanya ialah untuk mengeluarkan surat tawaran, surat lapor diri ialah di kementerian masing-masing. Tertaluk kepada semakan. Itulah 6 tapis tu, kewarganegaraan, bankrupt, rekod jenayah, rasuah dan sebagainya. Okey, ini ialah contoh dia, penggaji. Okey. Pilihan penempatan ni ialah kalau anda mohon dengan SPA ya, Sabah Sarawak itu tak terkecuali lah. Okey.
Secara hitam untuk maklumannya, kalau anda tak hadir exam ataupun tak hadir temuduga, anda tak di blacklist. Ya. Tiada penalti secara hitam untuk calon yang tak memiliki peserta hadir. Tak ada. Ya. Jadi anda boleh, jangan bimbang lah. Katakan anda terlepas sebab anda lambat buka email, tengok dah lepas exam, dah lepas malam kan. Jadi anda tak di zona hitam. Zona hitam ni ialah orang yang calon-calon yang memberi maklumat palsu. Maklumat palsu, katakan dalam sijil dia asalnya dia dapat lulus saja tapi dia tukar jadi kepujian misalnya. Tak boleh lah. Kalau dah dikesan, dia akan di blacklist. Okay. Ini antara syarat kenapa tak dipanggil temuduga ataupun tak dipanggil untuk PC. Ini dia punya ni. Memang tak lengkap lah. Tak lengkap ataupun tak diiktiraf. Okey. Itu saja. Itu sahaja dari segi permohonan untuk SPA 9 seperti yang saya maklumkan tadi. Okey. Okey, ada permohonan, ada soalan daripada Amalina Mamat. Saya nak tanya, saya cuba letak sini boleh tak? Okey. Saya nak tanya, saya merupakan lepas luar negara belajar bidang kimia, bioteknologi daripada UK tu. Sebab saya selalu tak lepas tapisan, if apply jawatan pengawasan di bidang kimia, saya dah ahli kimia itu. Okey. Okey, ini anda kena tengok balik kepada iklan tu lah, secara spesifik. Dia ada dua tapisan. Pertama dia ada tapisan asas. Bila ada pada iklan tu, dia ada tapisan asas, mungkin dia nak bidang kimia kan. Dan saya sure ada benda saya nak nampak ni untuk setengah-setengah jawatan dia ada ni. Anda kena berdaftar ni. Dia ada daftar dengan macam Institut Kimia, kalau macam jurutera tu anda berdaftar dengan Board of Engineers. Kalau anda nak mohon jawatan accountant, anda berdaftar, tu salah satu syarat tambahan lah. Jadi kalau dalam tu anda tak ni, anda tak, itulah. Okey, kenapa tak lepas? Salah satu anda boleh tanya sebenarnya, anda boleh untuk dapat lebih jawapan yang lebih tepat, anda boleh pergi ke bahagian aduan SPA. Kalau kat portal tadi ada aduan, di mana dalam aduan tu anda boleh ceritakanlah nama anda, IC anda dah mohon, boleh dapat penjelasan lah yang lebih terperinci kenapa tak lepas untuk misalnya peperiksaan untuk tapisan. Jadi dua yang sebut tadi, yang pertama adalah dari segi kelayakan asas akademik itu yang ditentukan, dia ada asas. Tapi kena baca yang bawah-bawah tu dia ada dalam jawatan, di mana mungkin jawatan kimia tu dia dah specify dari segi sign daripada daftar tu, dia nak tengok spesifik dia punya requirement lah. Mungkin ada subjek tertentu. Jadi yang terbaik saya lah pertama sekali kepada Amalina, nasihat saya, okey, pertama sekali anda pastikan yang kelayakan anda ni semak di MQA, iaitu universiti ataupun institut yang belajar ni diiktiraf kimia bioteknologi. Salah satu kalau katakan anda apply pegawai jawatan sains. Jawatan sains ni dia mungkin dia untuk nama ada kimia sini, tapi apa dia punya spesifik, dia punya kelayakan yang spesifik dia nak. Ada kimia bioteknologi, mungkin dia kimia ada, saya tak tahulah, mungkin ada spesifik. So nasihat saya, satu, anda boleh buat aduan, tanya direct dengan SPA. SPA dia ada time dia untuk respon 3 hari. 3 hari anda boleh, dia ada 3 hari untuk respon. Jadi anda boleh buat secara email, jangan telefon. Baik anda email, bagi nama, bagi IC, dan mereka akan beri penjelasan yang lebih tepat lah. Tapi kalau lihat saya, yang macam ada juga contoh dia yang memohon separa perubatan, bila dia semak, dia tak lepas untuk jururawat misalnya. So saya kata, mungkinlah dia gini, kalau macam basic atau asas dia untuk kerja SPA ni, dia ada kredit PM tu satu yang wajib lah. Kredit PM, dan juga dia ada
minimum dia 2 kepujian dan 4 lulus. Itu ialah secara amnya lah. Kata kalau anda lepas itu, anda layak pergi ke tapisan yang kedua di mata itu lebih spesifik lah, macam jurawat mungkin dia nak anda kepujian dari segi biologi misalnya, bukan hanya kepujian dia ada 3 hingga 6 kan grade dia kan, mungkin dia nak 3. Jadi kalau anda dapat 5 tu tak lepas lah. Tak lepas lah. Jadi tu anda kena tengok balik. Kalau anda pergi balik kepada yang portal SPA tu, dia ada secara terperinci dari segi kelayakan dia lah. Macam perubatan tu ada latihan tu dia perlu bukan hanya lulus bahasa Inggeris, dia nak kepujian. Jadi anda pilih, kata anda matchkan kelayakan anda dengan jawatan dan anda itulah supaya taklah anda menunggu-nunggu dah isi lama tak ada, kawan-kawan dah dapat panggilan exam, anda tak dapat. Tengok balik apa yang anda minat sebenarnya. Kerja-kerjaan ni memang ramai nak kerja-kerjaan, tapi anda kena fahami bila anda tengok balik di bawah aspek tugas-tugas tu, tengok ini mungkin tak sesuai dengan anda, jadi tak payah mohon lah. Jadi mohon apa yang sesuai dengan minat anda. Minat yang penting sebenarnya. Minat tu penting. Bila kita kerja tu susah sebab kita minat itu akan membawa kita untuk melaksanakan kerja dengan baik. Okey, saya rasa itu saja untuk malam ini. Kita dah hampir dekat dengan 40 minit. Jadi terima kasih kepada yang hadir pada malam ini. Yang saya nampak saya boleh bacanya Daya, maaflah saya nak baca tak pasti, Daya Zen, Asnida Kamarul dan Amalina Muhammad. Terima kasih. Okey, saya lupa sebenarnya, saya lupa satu lagi. Saya ada buat satu buku ni, strategi compilation ini. Di mana kalau anda nak tengok ke segi bila nak yang saya sebut tadi secara ada 10 strategi, iaitu kita kenali kat mana nak minta kerja. Okey, daftar talian, permohonan, resume, ni semua yang ni lah. Carnival, Kerjaya. Ini ada ini buku-buku kosong yang sebut tadi. Saya ada dalam buku ni, saya ada senaraikan link untuk kalau Kedah, kalau orang Kedah anda tak nak kerja luar daripada Kedah, anda kena fokus juga untuk Kedah. Dia ada semua sini kat sini lah. Saya pergi saya lalu anda ni ada juga terangkan lebih sedikit cara yang baru lah. Ni. Okey. Jadi itulah kalau siapa yang berminat tu boleh komen, nanti saya akan bagi link untuk ni lah. Okey, itu saja untuk malam ini. Terima kasih kerana hadir. Jadi kita akan jumpa lagi di lain ketika. Saya mungkin akan cerita lagi dari segi apa yang saya ambil cerita ni lah daripada laman SPA lah, hari terbuka SPA tentang aspek temu duga lah. Itu saja, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.